Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la quwwata illa billahil azizil azim. Allahumma salli imajina ja'la wa ham tajahul iza jalil sahla Rabbi salli sajali wa yaslimil amin wal mumuttada milisali ya qawlu qali akmabak. Sidang penonton pada ahli dan akhirat sekian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari dari sekelilingnya untuk Allah melihatkan tanda-tanda kebesarannya dan bahwasannya Dia itu Maha mendengar dan Maha melihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seperti ini tak ada masjid, tak ada azan atau terlambat yang akan kecuali keamanan soleh. Sepanjang ni vaksinasi COVID-19 atau masih yang belum ditemui atau masih tidak dibenarkan ni atau sembahyang ini kepada ilmu seluruh azan ni terlambatkanlah asal makin ni atau tak ada masjid, tak ada azan atau ilmu kita kepada maruah, kepada sekitar dan asal lokasi atau di percubaan yang akan dicuba lagi sebelum azan yang akan di sebelumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai pengurus ceramah motivasi terwajangan atas kirah kitab Muhammad Al-Fidali yang dibawakan khas untuk kepada anda oleh Selcom. Percuma internet video ini Fish ini dan iKain RM3 sehari ini dan RM10 dan seminggu dan RM20 atau sebulan ini. Percuma internet pantas atau bercimat tadi selama stay safe ini stay connect atau internet free 1GB free atau seluar kala. Sila lari www.selcom.com.my untuk terus lanjut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita seluruh keluarga Islam ini kini pertama kali di Sarawak atau bersiaran ini. Lokasi adalah di Surau Keberita Baru di Serian Sarawak atau peti ini kepada maruah ini kepada Allah SWT yang mengisahkan di ilmu dan dakwah kepada ini atau telah berjalani ilmu kita kepada Allah SWT yang mengisahkan ini. Mudah-mudahan ini ilmu kita kepada menasihat ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya bersiaran langsung di TV Muhammad di saluran Astro 150, di saluran Enjoy 150 dan saluran My Video 150. Anda juga boleh menonton di Cast on Demand. Sambungan di live streaming di ceramah konti live di malam ini ada di Sembang Kelah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atau belajar ni kepada ilmu bersyukur ini atau tidak bersiaran langsung di YouTube channel TV Muhammad ataupun di Instagram TV_Muhammad.HD. Bersiaran langsung dalam 4K UHD atau maknanya Ultra HD. Memang kalau boleh buka di ceramah kontela ini pada malam ini atau berceramah yang akan bersiaran ini kepada maruah ini yang habiri, sila type hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag TV Muhammad dan hashtag Ini Kan Ustaz. Jangan bertukar siaran TV anda yang akan dulu kalau di televisi yang akan penonton dan ceramah elok yang akan Ustaz yang baik ini atau sila buka TV Muhammad yang disampaikan tekan nombor atau 150 yang akan disediakan ini atau penonton TV Muhammad yang akan di live streaming di on demand.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita pada malam ini akan sampaikan bertajuk ini atau tajuk yang keempat ini, rukun iman. Sidang penonton dan hadiri dan akhirat sekian ni, Allah SWT yang beribut juga kepada ilmu kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mari kita belajar di ilmu kita kepada Allah SWT yang mengambilkanlah menghayati. Silakan buka gadi pukul surat 23 ini atau rukun iman. Pengertian iman. Iman beramal daripada bahasa Arab yang berhenti percaya. Percaya adalah merupakan modal utama sebagai keyakinan mengenai apa yang dipercayainya itu. Seorang yang berjaya hendaklah mempunyai pengetahuan dan keyakinan yang mantap. Maksud beriman menurut agama Islam adalah taat dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang yang melaksanakan tentang ajaran yang tersebut di atas dinamakan mukmin. Dalam hal ini perlu diketahui bahawa antara Islam dan iman tidak boleh dipisahkan, kerana apabila seseorang itu sudah dan iman tidak boleh dipisahkan, kerana apabila seseorang itu sudah memeluk agama Islam, maka wajiblah dirinya untuk beriman. Rukun iman adalah perkara-perkara yang wajib dan mesti diyakini oleh orang yang beriman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada Rasul. Yang keempat, percaya kepada kitab. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT ini, adab yang akan di rukun iman, kata-kata ceritakanlah ilmu kita kepada Allah SWT. Kita melaksanakan maksud menurut atau larangan. Kajian ini ilmu kita kepada Allah SWT dengan dimengisahkanlah kepada ilmu ketahuan, ilmu pengetahuan kepada makhluk atau yang tidak, atau semestinya yang masuk ini kepada Allah, malaikat pada hari kiamat. Ilmu kita kepada diri kita sendiri atau mana Islam adalah yang patuh yang akan dilarangannya. Mukmin yang berkata seseorang diri kalau wajib yang memeluknya, atau kesalahan ilmu kita kepada Allah SWT yang macam ini kepada permukaan yang ilmu yang utama. Seorang dipercayaan pengetahuan mantap maksud yang dilarangan, kata-kata yang kebetulan ilmu kepada Allah SWT yang mengisahkanlah yang ajaran rukun dan iman sendiri yang akan diwajib mestikanlah. Sahaja ini tidak boleh atau kerana dan seorang yang memahami kepada Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita tajuk yang kedua ini atau yang akan akan bersiaran langsung di TV Muhammad dan YouTube Live. Tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang like ini kepada ilmu kepada Allah SWT. Instagram ini TV_Muhammad HD. Tekan butang follow atau di internet berita yang kembali ini, perkembangan yang terkini atau siaran ini. Jangan tukar siaran TV anda lagi ini atau belajar di ilmu kita atau kefahami kata-kata ni ceritakanlah. Pada malam ini dan yang seterusnya, hukum beriman kepada rukun iman. Alhamdulillah Rabbil Alamin ini belajar di kata-kata kefahami wajib. Sesiapa yang mengingkarinya kafir. Yang pertama, percaya kepada Allah. Dalam kalimah La ilaha illallah berarti tidak ada
tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, mempunyai erti bahawa Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa dan wajib disembah dan ditaati dengan sepenuh hati. Kita percaya bahawa Allah itu ada, hidup dengan tidak bermulaan dan tidak berkesudahan. Allah Maha Esa, entinya tunggal, tidak ada yang menyerupai Allah. Menyerupai Allah tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasannya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui segala yang nyata maupun yang tersembunyi. Malah baru berniat pun sudah diketahuinya. Oleh sebab itu, orang yang sudah beriman atau percaya akan berwujudan Allah akan merasa dirinya menjadi seorang yang bersikap rendah diri, seorang yang berbadangan jauh, tidak mudah berputus asa, taat patuh dan berwaspada, bersih jiwanya dan lurus keyakinannya, tenteram dan damai semata-mata, yang merorientasikan keselamatan dunia dan akhirat. Sifat Allah atau artinya dalil buktinya. Yang pertama, Allah mesti ada. Adanya dalam semesta ini termasuk langit dan bumi, semuanya itu adalah hawadis ciptanya yang baru. Setiap ciptaan pasti ada yang menciptakannya. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Sajdah ayat 4 yang bermaksud Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Surah Al-Sajdah ayat 4. Yang kedua, wujud Allah tidak ada memulaannya dan tidak didahului oleh sesuatu. Saya fahami, jika kewujudan Allah SWT dan permulaannya atau ada sesuatu yang mendahulunya, tentu Allah termasuk barang baru. Hawadis, tentu Allah ada berciptanya dan bercipta Allah pula ada menciptanya juga. Jadi rantaian tersebut tidak akan ada bernamatnya dan ini mustahil baginya. Firman Allah SWT yang bermaksud di dalam surah Al-Hadid yang bermaksud Allah lah yang maha awal dan maha akhir dan yang maha batin. Suratu Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga, bakah, kekal selamat, kekal selama-lamanya, tiada batasan waktu. Sekiranya Allah tidak kekal, tentu Allah akan rosak, musnah, hilang seperti makhluk lain juga. Jadi mustahil Allah itu sifatnya tidak kekal kecuali kita makhluk ciptaannya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Kasyaf ia bermaksud segala sesuatu pasti akan rosak kecuali Allah. Surah Al-Kasyaf ayat 88. Allah. Yang keempat, Allah berbeza dengan semua makhluk. Mahalla fadul hulli wa hadis. Allah berbeza dengan semua makhluk.
Kata-kata kafahami seandainya Allah itu sama dengan makhluk, tentu Allah patut memiliki sifat-sifat yang dimiliki makhluk seperti rosak, musnah, lemah, sakit dan sebagainya. Tentu mustahil Allah sebagai bertadbir seluruh alam memiliki sifat yang sama dengan makhluknya. Firman Allah di dalam surah Al-Ikhlas yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 4. Yang kelima, qiyamuhun bin nasihi. Allah berdiri dengan sendiri, tidak memerlukan bantuan dari orang atau sesuatu yang lain. Jika Allah memerlukan panduan kepada benda, sesuatu atau sesuatu yang lain, tentu ada yang lebih berkuasa mengatasinya. Sifat yang sedemikian pasti mustahil baginya. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Zat yang hidup dan berdiri sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 255. Yang keenam, wadaniyah. Allah Maha Esa dalam zat sifat perbuatannya. Jika Allah mempunyai atau sama seperti makhluk lain, maka Allah juga disebut barang baru. Wahadis, dan ini tentu mustahil baginya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Abiyah ia bermaksud, sekiranya di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, tentu langit dan bumi tersebut telah rosak binasa. Surah Al-Abiyah ayat 22. Yang ketujuh, akurat. Allah berkuasa secara mutlak ke atas segala ciptaannya. Wujud alam semesta ini adalah bukti bahawa Allah itu bersifat kuasa. Seandainya Allah tidak berkuasa, tentu Allah tidak dapat mencinta dalam ini, dan ini mustahil baginya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab ia bermaksud, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 27. Ya, demikian ni belajar di seterusnya. Penonton di TV Muhammad Live ini, atau tekan butang share atau butang like ini, atau tekan butang subscribe, atau di video di sini, atau perkembangan terkini. Ia ke-8, ikrada. Allah adalah berkehendak. Sekiranya Allah tidak memiliki sifat iradah, berkehendak, tentu Allah bersifat karaha, dipaksa atau berkasa, terpaksa. Hal ini mustahil bagi Allah yang Maha Kuasa mengatur dalam seisinya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yasin ia bermaksud, sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, Dia hanyalah firman-Nya, jadilah, maka barang tersebut jadi. Surah Yasin ayat 82. Yang ke-9, ilmu. Allah Maha mengetahui. Bukit Allah itu Maha mengetahui adalah dan ia alam semestinya. Semesta yang alam semesta. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Yang ke-10, ayat Allah adalah Zat yang Maha Hidup. Sekiranya Allah tidak memiliki sifat hayat, maka tidak wujud dalam semesta ini, dan ini mustahil bagi Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Sidang penonton Ramadan Allah SWT ini, kita dapat belajar kefahami kita jangan salah apa-apa dibaca kalau di ilmu dia akan disediakan kata yang kebetulan yang belajar di ilmu kita kepada Allah SWT. Yang ke-11, sama sesungguhnya Allah Maha mendengar. Yang ke-12, basar, sesungguhnya Allah Maha melihat. Yang ketiga, kalam, sesungguhnya Allah Maha berfirman. Yang ke-14, qadiran, sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu yang bersifat mungkin. Yang ke-15, muridan, sesungguhnya Allah menghendaki terhadap segala sesuatu yang mungkin. Ke-16, aliman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-17, ayan, sesungguhnya Allah Maha hidup yang tidak akan mati selama-lamanya. Yang ke-18, samian, sesungguhnya Allah Maha mendengar segala sesuatu. Yang ke-19, basiran, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Yang ke-20, mutakaliman, sesungguhnya Allah Maha berfirman dengan tanpa huruf dan suara. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bercermati kepada ilmu ketahuan kepada Allah SWT. Kehidupan ini mengisahkanlah belajar di ilmu kita atau gunakan buku dan amalan ini. Yang seterusnya ini yang kedua, percaya kepada malaikat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sidang penonton Ramadan Allah SWT yang belajar dibaca di ilmu ketahuan kepada Allah SWT. Dimensi malaikat. Malaikat adalah makhluk halus diciptakan oleh Allah daripada nur cahaya. Makhluk yang balik setiasa dan mematuhi segala urusan Allah. Tidak mendapat melihat, didengar, dicium, diraba dan dirasa. Mereka hidup di satu alam yang lain daripada manusia. Mereka juga tidak makan dan minum dan tidak tidur serta tidak mempunyai nafsu syahwat seperti manusia biasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, atau kata kafahami nama malaikat serta senarai tugas. Nama senarai tugas ni kepada kepada Allah SWT lagi, gunakan belajar di ilmu kepada belajar ilmu dan sungguh-sungguh dan rajin ini. Nama malaikat serta senarai tugas. Nama malaikat tugasan Jibril menghulu segala malaikat menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Mikail membahagikan rezeki kepada seluruh makhluk sama ada manusia, haiwan, jin, syaitan dan sebagainya. Israel mengambil nyawa sekalian makhluk digelar sebagai malaikat maut. Israfil meniup sangkala apabila hari kiamat. Rakib mencatat amalan baik. Atid mencatat amalan jahat. Mukarnaki menyiasa dan mengemukakan soalan-soalan tauhid kepada orang-orang yang telah meninggal dunia di dalam kubur. Ridwan menjaga syurga. Malik menjaga neraka.
kita kefahami betapa menyiasa. Yang ketiga, percaya kepada Rasul. Tiga versi Rasul dan Nabi. Rasul, seorang lelaki merdeka yang diberikan wahyu untuk berdirinya dan diberitakan untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi, seorang lelaki merdeka yang diberikan wahyu untuk dirinya tetapi tidak diberitakan untuk disampaikan kepada orang lain. Siapa penonton rahmati Allah SWT ini untuk seorang lelaki, wahyu atau manusia, Rasulullah dan Nabi Muhammad atau Rasul Nabi atau kita kepada Allah SWT yang akan mengisahkanlah apa wahyu ini atau terhajatkanlah seorang orang lain kita kepada berikan ilmu yang palasa ini kepada Rasulnya. Jumlah Rasul ialah 313 orang dan wajib ketahui seramai 25 orang nama-nama Rasul. Yang pertama, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isya, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Iyasa, Yunus, Zakaria, Isa, Nabi Muhammad. Yang pertama, Adam, Idris. Yang pertama ini kefahamiannya pertuanan dan Rasul. Yang pertama, Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Idris. Yang ketiga, Nabi Nuh. Yang keempat, Nabi Hud. Yang kelima, Nabi Saleh. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Yang ketujuh, Nabi Lut. Yang ke-8, Nabi Ismail. Yang ke-9, Nabi Ishak. Yang ke-10, Nabi Yaqub. Yang ke-11, Nabi Yusuf. Yang ke-12, Nabi Yaqub. Ke-13, Nabi Su'aib. Yang ke-14, Nabi Musa. Yang ke-15, Nabi Harun. Yang ke-16, Nabi Zulkifli. Yang ke-17, Nabi Daud. Yang ke-18, Nabi Sulaiman. Yang ke-19, Nabi Ilyas. Yang ke-20, Nabi Ilyasa. Yang ke-21, Nabi Yunus. Yang ke-22, Nabi Zakaria. Yang ke-23, Nabi Yahya. Yang ke-24, Nabi Isa. Yang ke-25, Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, tajuk ini percaya kepada kitab. Di mana si kitab? Kumpulan wahyu-wahyu Allah kepada rasul-rasul hanya dan nabi-nabi yang meragumi segala syariat ilahi hukum agama, segala peraturan, perkara-perkara yang di seluruh perkara-perkara yang dilarang, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, berkabaran dan kasih-kasih Nabi sebagai teladan. Kesemuanya dikumpulan dalam satu naskah yang dikenali sebagai kitab. Berbahagia kitab. Nama kitab ditujukan kepada Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran dan Nabi Muhammad. Dan seperti kita belajar ini seperti mana ini atau makna lagi belajar yang akan seterusnya. Percaya kepada hari kiamat. Sebenarnya rahmat Allah SWT ini kita rajini kata-kata kebetulan. Di mana si hari kemusnahan alam, hari kebangkitan seluruh manusia dihidupkan, hari hisab, perhitungan, hari berbalasan. Wahyu bila melakukan kiamat, tidak seorang pun di kalangan manusia mengetahui waktu dan masa berlakukan hari kiamat, melainkan Allah SWT. Dia tanda-tanda kecil sebelum melakukan kiamat.
apabila urusan agama diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Apabila orang yang bersifat benar dikatakan dusta, apabila kurang ilmu pengetahuan agama dengan kematian para ulama ilmuwan agama, apabila perkara maksiat dan mungkar berlaku secara berleluasa dan sukar dibendung diatasi. Tanda-tanda besar apabila matahari terbit dari arah barat, apabila keluar asap dari bumi, apabila rosaknya Kaabah, apabila hilangnya tulisan Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersiaran ini kepada sebentar sudah lagi terkemandakan waktu solat fardu isyak pagi 17 Sabarahat kemudian sedia sebentar beldam waktu solat fardu isyak jam pukul 7.59 malam nanti. Kita sambung ini atau belajar di ilmu kesimpulan. Percaya kepada qadar dan qadar. Definisi bahasa qadar bermaksud ketetapan bulan berrajangan. Qadar bermaksud pelaksanaan. Contohnya, air akan menjadi beku sekiranya dimasukkan di dalam peti sejuk. Dan qadar tentu maksud mayat tersebut ialah air akan menjadi beku. Itu adalah ketetapan qadar, dan mayat yang seterusnya adalah berlaksanakan qadar, maka dengan itu air tersebut tidak akan menjadi beku jika dibiarkan begitu sahaja, tambah diusahakan dengan memasukkannya ke dalam peti sejuk untuk dibekukan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung ini atas bulan yang terakhir yang akan dipelajari di ilmu. Kena baca sama-sama yang akan di ilmu. Jangan salah apa-apa atau selalu yang akan di ilmu ketahuan kepada Allah SWT. Maka menjadi contoh di atas adalah merupakan salah satu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Itu yang jelas kita lihat. Bagaimana pula tentang hal-hal lain seperti ajal maut, rezeki, keadaan hidup, ada yang miskin dan ada yang kaya. Manusia mesti mempercaya sepenuhnya apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala tetapan akan dilaksanakan mengikut pelaksanaannya. Jadi di sini jika seseorang itu dilahirkan hidup dalam kemiskinan, seharusnya berusaha untuk mencapai kepada terhadap kehidupan yang lebih senang. Bagi mereka yang menghidap penyakit pula, seharusnya mereka berusaha mengubati penyakit mereka dengan berjumpa doktor atau sesiapa sahaja yang boleh mengubati penyakit mereka. Sekala-kalanya haruslah diusahakan seperti kata bidalan yang sesuatu kita dengan yang bulat tidak akan datang bergolek, dan yang bibir tidak akan datang melayang jika berlaku pula berkekalan setelah kita berusaha. Bunyi. Anggaplah itu sebagai tugaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hamba-Nya. Jika tidak di dunia,
mungkin balasannya akan kita terima semasa di akhirat. Kelak di sinilah keimanan kita akan diuji, dan apa yang penting kita haruslah percaya kepada konsep sebenar qada dan qadar itu sendiri. Kesimpulan secara keseluruhannya, jika kita betul-betul memahami tentang konsep rukun iman ini, insya-Allah kita akan selamat dan menjadi kesejahteraan hidup bukan sahaja di dunia, malah di akhirat nanti. Semuanya berkandung kepada keikhlasan serta keyakinan kita terhadap jalan yang telah kita pilih, iaitu agama Islam sebagai pegangan dan paduan hidup. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersiar ini kepada maksud dan berapa yang akan diseluruh budi kepada Allah SWT. Baik, pengajar ini kepada jika berlaku kegagalan serta kata-kata betulan sebagai balasannya diterima Allah yang habiri dan berusaha, atau kejayaan kepada insya-Allah padui kepada ilmu kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ini kepada patut ini taat akal betapa yang akan di seluruh dunia di akhirat atau masa yang akan di asas ini. Alhamdulillah, ini kepada buku terbaru kita yang bertajuk Asas Kefahaman Islam, diterbitan Jabatan Agama Islam Sarawak, atau di ilmu Jabatan kata JAIS, atau ilmu kita kepada Allah SWT. Orang sesungguhnya demi pahala orang kepada ilmu ketahuan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, ikuti laman di Instagram www.instagram.com/tv_muhammad_hd, serta di YouTube lagi bersiar langsung ini, atau ketahui kepada ilmu kepada Allah SWT. Terima kasih pada penonton bersiar langsung di TV Muhammad di saluran Astro 150, saluran Enjoy 150 dan saluran MyView 150. Anda juga boleh penonton di tontonan semula di Kasut On Demand ini. Sebelum ini live streaming di yang akan disemula atau kefahami dan belajar kajian ini. Tontonan semula ini dalam tazkirah kita Muhammad bernama Tazkirah Kitab Muhammad Live Study pada setiap Isnin hingga Rabu jam 7 malam, dan secara ulangan pada Selasa hingga Khamis jam 7 pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag Ustaz Mu'an, hashtag Ustaz Muhammad Fidlah, hashtag TV Muhammad, dan hashtag Inika Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalamu ala asrafi ajmain wassalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ala fil Qur'an wa jal'u lana imma hadha khudu wa rahmah. Allahumma sakina fi mu'azina wa alina fi umma jamina. Fasuqula iman antahu ya ala alani faluha falana faja'u lana iman jatan ya Rabbil Alamin. Allahumma ghafil Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal azizal alifi kursul. Innal allazina amanu wa aminus solihat wa tawassaw fi sad wa tawassaw fi salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih pada penonton di TV Muhammad ini. Mantulah aplikasi TV Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery di cuba di bersedia langsung di TV Muhammad di live streaming di tvmuhammad.channelv.com. Daripada saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai pengurus drama motivasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.